Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Mutakhir ini seluruh negara dikejutkan dengan masalah ataupun keributan SPRM. Pertama melibatkan ketuanya dan cara pengendalian kes dan pertuduhan, dan kedua pengurusi lembaga penasihat dan siap usaha. Tentunya bila ada pertuduhan yang serius melibatkan institusi yang harus ada kewibawaan menangani permasalahan rasuah, mereka harus berudur. Sementara ada siasatan yang bebas. Dia tak mungkin ada siasatan bebas sekiranya dikendali oleh jabatan yang sama. Itu semua tahu. Saya tidak bercadang untuk menghukum, tetapi hormati proses. Dan ini tidak berlaku. Kemudian sekarang, bila Suruhanjaya Security nak siasat SPRM, SPRM pun siasat pelanggaran peraturan dan juga rasuah di Suruhanjaya Security. Dua institusi. Perdana Menteri nampak seolah tidak berfungsi. Menteri-menteri ada yang pertahankan. Tetapi ini isu besar. Bukan isu Datuk Seri Azam Baki satu orang. Dia mengibatkan seluruh sistem dan negara kita. Bila kita katakan rasuah itu diizinkan dan ada toleran terhadap rasuah, maknanya seluruh sistem itu terkesan. Kita beri contoh dulu. 1 MDB itu tidak mungkin berlaku ke tahap ini tanpa penglibatan institusi dan tokoh-tokoh. SPRM, Peguam Negara dan Penguatkuasaan, Siasatan Polis, Bank Negara Malaysia, dan juga para elit, sebahagian profesor yang menjadi perkakas mendukung pelanggaran peraturan dan rasuah sebegini rupa. Jadi yang saya simpulkan, bila ada rasuah skala besar, ia tidak mungkin berlaku kalau tidak diizinkan oleh sistem. Dari Perdana Menterinya, Menteri Kewangannya, SPRM-nya, Jabatan Peguam Negara, Polis, Badan Kehakiman, sarjana dan elit, seluruhnya itu terlibat. Jangan pandang ringan. Negara ini mendapat imej yang begitu rusak dan buruk. Sebab itu saya tidak heran kita jerit, kita tuntut, kita sanggah mengapa tidak ada siasatan telus terhadap beberapa laporan dari awal puluhan tahun sudah dikeluarkan soal Global Financial Integrity, GFI, yang menyebut pemimpin-pemimpin dulu dan sekarang, jadi Perdana Menteri, jadi Menteri Kewangan, jadi Ketua Menteri, kerjanya memunggah kekayaan untuk pribadi, simpan di luar negara. Siasatan tidak ada. Sekarang Pandora Papers. Ya, saya faham. Saya sebut di Parlimen. Ya, ada orang pilih. Kononnya dia nak batal rasuah tapi pilih. Kalau semasa PH hanya 1 MDB. Kemudian selepas itu dicari pula di kalangan PH. Saya tidak peduli. Kerana saya tidak percaya kita boleh pertahankan semua yang berlaku, termasuk semasa pentadbiran Pakatan Harapan. Tapi yang penting ialah institusi SPRM harus berwibawa, harus punya integriti untuk siasat tanpa memilih bulu. Pandora Papers, Spenco, saya bawa di Parlimen. Menteri elak jawab, SPRM tidak berfungsi. Kalau diluahkan di Parlimen oleh Ketua Pembangkang pun tidak punya apa kesan, apa harapan. Saya tidak membuat
menyatukan hukum. Saya kata ada ruang, ada kes untuk dibuka kertas siasatan, tapi diberi perlindungan. Maknanya sistem politik itu sebenarnya mempunyai talian dan hubung kait dengan segala kebobrokan rasuah yang berlaku. Saya tanya, bila ada tender, mengapa syarikat yang bayar 600 juta ringgit lebih diberikan dan tidak yang lain? Siapa punya kepentingan? Menteri Kewangan yang mana yang dulu-dulu? Mengapa dibiarkan? Jadi kalau kita nak cakap soal rasuah dan kita pilih, ini kita hentam, yang ini kita tak berani kerana orang ini memberi sogokan kepada kita, membayar kita. Sebab itu ada orang di kalangan rakyat yang mulai mencurigai tokoh-tokoh politik dan parti politik kerana ada kecenderungan nampak hebat menyuarakan tetapi memilih. Bahawa rasuah ini bukan perkara baru. Sudah lihat dalam seluruh perjuangan kita puluhan tahun, terpalit itu terlalu ramai yang mempamerkan kekayaan ratusan juta. Mantan pemimpin, anak-anak, menantu, suku sakat dan kroni, itu banyak. Saya tidak peduli sama ada ini bermakna rakyat tidak akan terpengaruh ataupun rakyat mungkin mendukung orang yang ada wang. Ini bukan soal politik, ini soal menyelamatkan negara. Sekarang DNB, saya sebut di parlimen, kalau tak waspada, DNB itu akan lebih parah daripada satu MDB. Ada orang mahu pertahankan. Oh, ini bukan. Kalau bukan, kemukakan secara telus. Mana tanda? Mengapa dipilih syarikat begini? Siapa yang menguruskan? Siapa ejennya? Berapa komisionnya? Ini tidak berlaku. Jadi inilah sebabnya mengapa saya katakan rasuah itu sudah sistemik, maknanya sudah menjalar ke semua rangkaian. Kalau tidak kita selamatkan, yang akan menjadi mangsa rakyat. Memang betul, rakyat ini kalau istilah Inggerisnya dikatakan vulnerable, mudah diperdaya dengan sedikit wang, dengan kekuatan media. Saudara seorang tokoh politik, sama ada yang lama atau yang baru, tapi sekongkol dengan kelompok yang rasuah. Jadi sudah punyai benteng keuangan yang besar. So boleh biaya, boleh mempamerkan kehebatan, tetapi bukan penyelesaian kepada rakyat. Sebab itu kita mendesak kerajaan pimpinan Datuk Seri Ismail Sabri untuk mengambil ketetapan yang tegas. Apakah saya optimis ini akan berlaku? Saya tidak. Sebab kelompok yang mendukung itu terlalu ramai yang terpalit, terlalu ramai yang takut dengan SPRM, tidak berani menyanggah, dan oleh demikian keadaan mungkin tidak akan bertambah baik. Ada yang menggesa atau ada bukan? Ada yang sekarang ini kecenderungan pemikiran yang kemudian lemparkan semua tuduhan kepada orang politik. Saya tentunya ingin bertanya, mengapa sebuah orang politik? Siapa yang ambil balak? Siapa yang curi saham? Siapa yang dapat kontrak? Siapa yang punyai kekayaan melimpah ranah? Dan mengapa harus disamakan semua? Keadilan itu adalah manakala diletakkan sesuatu termasuk pertuduhan pada tempatnya. Tak kira sama ada dia Melayu atau Cina atau India atau Iban atau Kadazan. Tak kira sama ada dia itu bertai atau bersongkok atau berserban atau berjubah. Tetapi mesti dilihat kepada pelakuan atau salah lakunya. Kadang ramai yang sekarang ini menimbulkan kekeliruan, guna Islam, guna Melayu, tapi melindungi rasuah. Itu saya tidak
mengerti sama sekali kerana apa arti budaya Melayu dan kehebatannya, apa arti Islamnya tanpa etika dan akhlak. Oleh demikian, saya mohon kepada semua rakyat untuk bangkit, memberikan pandangan dan menyatakan cukup. Kalau sekadar kita hanya berikan satu slogan, kami menolak rasuah, semua menolak rasuah. Masa saya muda, ada Perdana Menteri Thailand namanya Tanom Titekachon, yang kebetulan memang melakukan beberapa penindasan ke atas umat Islam Patani. Tanom itu adalah di antara tokoh yang menggulingkan pemerintahan dulu dengan alasan mau membersihkan Thailand daripada jenayah rasuah dan sebagainya. Tetapi akhirnya dikesan Tanom Titekachon adalah seorang pemimpin yang rakus dan korup, yang sanggup mengambil dana bantuan Amerika Syarikat, itu pun disapu dan dimasuk dalam akaunnya. Beginilah keadaannya. Sebab itu saya katakan pemimpin silih berganti, parti kian berubah, tetapi memunggah kekayaan diteruskan. Dan kita sekadar menyuarakan anti rasuah, tapi tidak sanggup menamakan rasuah apa, siapa yang terlibat, harus mana penyiasatan dilakukan. Maka saya rasa tahap ini adalah tahap keberanian rakyat untuk membangkitkan isu apa yang mahu disiasat. DNB, Spenco dan lain-lain. Dan siapa yang bertanggungjawab harus dikesan. Jadi saya ingin gesar rakyat untuk lihat masalah rasuah ini sebagai bencana jenayah yang akan menyebabkan rakyat, terutama yang miskin itu, terus derita. Bukan saja projek besar-besar. Ketirisan itu berlaku termasuk dalam projek-projek rakyat biasa. Subsidi minyak pun ada ketirisan. Bantuan-bantuan rakyat pun ada ketirisan. Ini yang disebut oleh Ketua Audit Negara. Tahun demi tahun tanpa apa tindakan. Jadi sekarang ini kita harus tanya, ya, bukan saja kempen anti rasuah, kemudian semua akan sambut, dan tidak ada orang yang siuman yang akan menolak kempen anti rasuah. Tapi yang perlu ialah bertanya secara spesifik. Sebelum kita bangkitkan soal 1 MDB, maka GFI ketirisan menyebabkan ratusan juta yang dibawa keluar oleh siapa, dan dia harus tanya. Kalau saya bekas menteri, kemudian saya boleh bawa 500 juta ringgit keluar, saya harus ditanya dari mana sumber pendapatan itu. Sekarang Panama Papers, kemudian saya sebut tadi Spenco, kemudian yang lebih besar DNB. Kerana DNB itu mungkin 14 bilion, mungkin 15 bilion, mungkin mencecah 20 bilion ringgit. Dan memang mahu disegerakan. Rencana tokoh politik tertentu dan ahli-ahli korporat yang sekongkol itu maknanya mendesak. Jadi kita tengah sibuk dengan Azam Baki, mereka sibuk dengan meluluskan projek-projek ini. Termasuk terakhir yang saya dapat tadi, TASB nak bangunkan Integrated Common Payment System, kadar pembayaran untuk sektor pengangkutan, ICPS. Dari 2015 hingga 2017, ratusan juta dibelanjakan, tapi keputusan kita tidak tahu. Dan sekarang pada 5 Januari 2022, ICPS nak meneruskan usaha yang sama. Projek mega yang telah mencatat kerugian dan kita tidak tahu. Saya dah tanya di Parlimen, tidak ada jawapan. Jadi saya contoh kecil setelah saya sebut hal-hal yang lebih besar. Jadi saya harap
kita tuju kepada tokoh yang terlibat. Kerana kalau kita nak war-warkan soal rasuah ini, orang politik juga bertanggungjawab, pejabat awam ada yang bertanggungjawab, peniaga dan korporat juga ada terkesan, dan juga golongan sarjana dan elit yang juga bersokongkol. Jadi saya tidak fikir perkara ini boleh selesai tanpa suatu gerakan rakyat lebih menyeluruh yang tahu, yang sedar tentang tanggungjawab mereka untuk menyelamatkan negara ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.